Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Silakan muka surat 290. Kita masih lagi dalam perkara jihad. Jihad seperti yang kita sebutkan sebelum ini mempunyai beberapa pengertian. Bertolak daripada pengertian utamanya jihad, artinya bersungguh-sungguh jihad, memerahkan tenaga, keringat, namanya al-juhdu, tenaga. Kemudian kita juga bawa fahaman Sayyid Qutb rahmatullahi alaih. Orang salah faham kepada apa yang ditafsirkan oleh Sayyid Qutb tentang masalah jihad. Jihad bukan sembarang, tetapi jihad memerlukan persediaan yang cukup untuk memerangi orang-orang bukan Islam. Jadi peringkat umat Islam pada hari ini, peringkat menyediakan kelengkapan yang cukup untuk berperang apabila tiba waktunya. Jadi kalau begitunya lambat lagi lah kita nak sampai kepada tahap itu. Nak buat golok-godok pun tak boleh lagi, belum sampai waktunya lagi. Jadi macam mana kita nak berperang? Kemudian timbul pulanya pandangan kita kemukakan kepada ketua-ketua pemimpin Islam pada hari ini pun tidak mengalu-alukan jihad, apalagi pergi jihad di negeri orang. Apa yang boleh dilakukan ialah mengholorkan bantuan kepada mereka jika mereka memerlukannya. Ini pun sudah cukup, sudah namanya jihad, kerana sumbangan ini juga memerlukan usaha, memerlukan tenaga, memerlukan fikiran, dan banyak lagi perkara yang diperlukan bagi mendapatkan apa yang diperlukan dalam peperangan itu. Jadi kesimpulannya, kita belum tiba waktunya lagi. Kemudiannya kita nak pergi pada pagi ini jihad dengan serangan jihadiyah. Kita pergilah. Pada akhir-akhir ini sering berlaku operasi jihad dengan melancarkan jihad ke atas sasaran Yahudi dan tentera-tentera penceroboh. Ini berlaku di beberapa kawasan di Palestin, Iraq dan lain-lain. Ini masalah. Palestin satu juzuk daripada juzuk umat Islam. Palestin pada satu ketika dahulu ratusan masjid ada di sana, terutama sekali di tebing barat, hanya masjid. Tapi masjid itu telah diruntuhkan oleh Yahudi satu demi satu. Sebab alasan orang tak ramai ke, boleh jadi mereka meletakkan begitu, orang tak ada. Orang nak ada macam mana mereka bunuh. Mereka bunuh dan keadaan tidak aman untuk ke masjid dan sebagainya. Seorang pemimpin Islam dahulunya nama dulu sebelum ini dah meninggal dunia, Syekh Yasin telah dibunuh waktu pulang dari sebuah masjid berhampiran rumahnya. Dia seorang yang tapak, tak boleh berjalan, tetapi mayatnya hancur kerana waktu beliau pulang daripada sebuah masjid. Oh, ini pulang dari masjid dekat dengan kediamannya. Demikian juga kita perhatikan pada masa-masa akhir ini perang Iraq, seorang pemimpin Islam, Sa'id Ramadan Al-Buti, seorang ulama terkenal di Syam ataupun di Syria, lebih tepat lagi kita sebutnya. Juga waktu beliau sedang mengajar sebuah kitab
namanya kitab Hikam. Ini sebuah kitab tasawuf yang amat digemari oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti. Beliau pernah datang ke Malaysia dan pernah mendapat beberapa pingat. Antaranya saya ingatnya pingat Maulidur Rasul. Juga dibunuh waktu beliau sedang mengajar. Siapa yang di sebaliknya? Ramai orang mengatakan Yahudilah yang mengatur usaha pembunuhan itu, tapi mereka Yahudi meletakkan tangan halus di belakangnya, dikatakan Qaradawi menafikan sesungguh-sungguhnya, walaupun beliau tidak sealiran fikiran tentang keputusan menyerang Syam, menyerang Iraq. Keputusan itu bertentangan dengan pandangan Qaradawi. Ia masih hidup sekarang ini dalam usia 96 tahun kalau tak salah saya. Hampir sama dengan Perdana Menteri kita lah umurnya. Masih segar, masih kuat dan merupakan seorang pemimpin, tapi pandangan beliau nampaknya pada akhir-akhir ini tidak diterima oleh kebanyakan negara yang mahukan keamanan dan keselamatan, sekalipun pandangan Yusuf Qaradawi samalah juga dengan pandangan Said Qutb yang tidak menyatakan perang itu sekarang diperlukan. Saya rasanya tidak begitu pendapatnya, memandangkan kepada kelemahan umat Islam di sana sini, dan jaminan kemenangan itu pun tertakluk. Kita baca dalam Al-Quran jaminan kemenangan tidak kepada semua orang Islam, tetapi kepada orang-orang yang bertakwa, beriman, orang yang menolong Allah dan sebagainya. Masih banyak lagi pencemaran akidah umat Islam ini perlu dibersihkan. Jadi dengan itu beliau juga berpendapat peperangan bukan sembarang tempat, bukan sembarang masa. Kita pun bila bercakap tentang jihad, berhati-hati sebab memang orang salah faham tentang jihad, lalu mereka terbang pergi ke negeri-negeri yang sedang berjihad, tapi apa hasilnya? Hasilnya sangat-sangat negatif. Kita baca di sini katanya operasi jihad dengan serangan meletupkan bom pada badan, meletupkan bom pada badan sebagai contoh adalah di antara operasi jihad yang baru berlaku dan tiada nas yang terang dari perspektif syarak, sekalipun ada kewajaran bagi tindakan itu, terutamanya di negara-negara Islam yang diceroboh dan tidak mempunyai kemampuan ketenteraan yang cukup untuk melawan. Justru tiada keterangan yang jelas, maka banyak pendapat yang dihasilkan daripada ijtihad yang berkisar sekitar haram, harus, bahkan salah satu daripada taktik jihad yang paling tinggi nilainya dari segi kesan dan faedah. Setengah ulama pula mengambil sikap tawakuf. Tawakuf artinya nanti dulu. Tawakuf artinya sikap mendiamkan diri, itu dia. Dan enggan memberi sebarang komen. Kita kemukakan di sini pandangan berkenaan yang cuba memilih pendapat yang kita anggap lebih kuat, sebagaimana yang dibaca dan dipetik dari laman-laman web yang boleh dipercayai. Jihad pada jalan Allah. 1. Menurut pendapat Dr. Yusuf Al-Qaradawi, mengapa kita pilih pandangan ini? Kita jadikan nombor 1 sebab buku-bukunya sangat laris di Malaysia. Buku-buku terjemahan diterjemahkan oleh
oleh pelajar-pelajar ataupun ustaz-ustaz yang keluar yang menjadi murid kepada Yusuf Al-Qaradawi, dan kitabnya disebar secara meluas di Malaysia, di Indonesia dan negara-negara jiran pada hari ini. Jadi perlu kita mengetahui apa pandangannya. Kalau pandangannya itu menyeleweng, maka buku-bukunya juga seharusnya tidak dikembang, tidak dibiarkan. Dia diedar dengan begitu meluas. Kecuali dah bukunya diterbit tapi orang tak baca. Orang tak baca apa pandangan yang terselip dalam buku-buku terjemahan daripada buku-buku Al-Qaradawi. Menurut pendapat Al-Qaradawi, serangan berani mati ini termasuk antara operasi jihad pada jalan Allah yang paling tinggi dan merupakan salah satu bentuk irhab. Irhab ni maknanya menggerunkan musuh. Irhab terjemahannya mengganas. Pengganas namanya irhab. Jadi orang negara pada setengah negara menamakan kumpulan jihad dalam Islam ini sebagai irhab, pengganas, bukannya pejuang, bukannya jihad, kerana jihad lain bentuknya. Tapi Yusuf Qaradawi menyatakan di sini salah satu daripada bentuk irhab, mengganas, menggerunkan musuh yang dibenarkan dalam Islam dan ditujukan dan yang tunjukkan dalam Al-Quran menerusi firman Allah. Menerusi firman Allah, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Yusuf Qaradawi menjadikan ayat ini sebagai teras bagi fatwanya yang menyatakan salah satu daripada bentuk menggerunkan musuh ialah serangan berani mati. Katanya serangan berani mati ini salah satu daripada bentuk amalan yang boleh menggerunkan musuh pada masa-masa yang akhir ini. Tiada satu jalan yang lain. Menurut beliau, ini adalah satu jihad yang sangat tinggi nilainya. Orang itu sendiri dah memilih mati sebenarnya dalam mempertahankan agama dan negaranya. Kadang-kadangnya yang melakukan itu seorang wanita, seorang perempuan dalam usia muda telah menjadikan dirinya sebagai bahan letupan yang mengorbankan ramai musuh-musuh daripada Yahudi. Jadi ayat yang menjadi pegangan Syekh Yusuf Al-Qaradawi, katanya kita bacakan tadi, dan sediakanlah untuk menentang mereka, tentang musuh yang menceroboh. Ya, musuh ini pun yang boleh kita puang kerana dia menceroboh. Dia menceroboh negara Palestin, dia menceroboh negara-negara Islam. Malah dalam rangka serangan yang diatur oleh Yahudi meliputi dunia seluruhnya. Mereka mempunyai talian dengan negara-negara bukan Islam. Katanya, dan sediakanlah untuk menentang mereka, yakni musuh-musuh yang menceroboh, segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan, dan dari pasukan-pasukan berkuda, ribatul khayl, pasukan-pasukan berkuda yang lengkap dia untuk menggerunkan dengan persediaan itu, musuh-musuh Allah dan musuh kamu, serta musuh-musuh yang lain daripada mereka yang kamu tidak mengetahuinya, Jadi ayat ini bagi Yusuf Qaradawi merupakan satu ayat yang jelas menyatakan umat Islam perlu bersiap sedia menjadikan musuh-musuh gerung kepadanya.
Jadi salah satu daripadanya serangan berani mati menurut beliau, menurut Syekh Yusuf. Amalan serangan jihad ini menurut pendapat Qaradawi lagi tidak boleh dianggap bunuh diri dan bukan juga keganasan kerana mereka berjuang menuntut hak mereka yang dirampas penjajah yang menghalang mereka dari bumi dan rumah mereka. Tujuannya, jadi tujuan ini katanya tidak boleh dianggap sebagai bunuh diri sebab hak mereka dirampas. Dalam hadis menyatakan sesiapa yang terbunuh kerana mempertahankan dirinya, mempertahankan hartanya, keluarganya, ini semuanya mati syahid katanya. Jadi dengan itu jelas daripada fatwa Al-Qaradawi. Namun begitu, bukan semua orang boleh menerima pandangan ini, sekalipun matlamat itunya jelas, iaitu menuntut hak-hak mereka yang dirampas. Kenapa? Hak mereka dirampas itu, negeri adalah kepunyaan mereka, bumi mereka yang dibina perumahan dan dihalau orang Islam yang ada di kawasan yang dirampas oleh Yahudi. Orang Islam terpaksa melarikan diri pergi ke khemah-khemah dan sebagainya. Pemimpin Israel, pemimpin Islam Palestin pada hari ini merupakan anak-anak yang dahulunya dididik di khemah-khemah pelarian ini. Khemah-khemah pelarian itulah yang kita ketahui daripada asal serangan berani mati yang disebutkan di sini. Amalan ini menurut Yusuf Qaradawi lagi tidak boleh dianggap sebagai mencampakkan diri ke dalam kebinasaan. Tak boleh dianggap begitu. Sebabnya ayat menyebutkan wala tulqu biaidikum ila tahluka. Kumpulan yang mengatakan serangan berani mati adalah satu kesalahan yang sangat besar. Mereka katakan Al-Quran jelas menyatakan jangan campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. La tulqu biaidikum. Apakah alasan ini wajar diketengahkan sebagai alasan untuk menghalang serangan berani mati ini? Katanya mencampakkan diri ke dalam kebinasaan yang dilarang di dalam Al-Quran sebagaimana yang difahamkan oleh setengah orang awam. Malahan ianya termasuk dalam amalan yang berisiko tinggi dan mempunyai matlamat matlamat yang terpuji, iaitu menakutkan musuh, memaksa mereka supaya keluar dari menduduki bumi dan menceroboh kediaman mereka. Itu alasannya. Jadi apapun alasan ini yang dikeluarkan oleh Yusuf Qaradawi ditolak oleh kumpulan ini. Kumpulan iaitu selamatkan diri, sekalipun hak-hak mereka, negara mereka diceroboh. Tetapi untuk menyelamatkan diri adalah satu perkara yang mustahak diletakkan di hadapan mereka. Jadi dua pandangan ini kita nampak jelas berbeza dari sudut jihad. Apakah tidak dinamakan jihad orang yang pertahankan diri mereka dengan apa cara sekalipun mereka terkorban? Yusuf Qaradawi kata syahid orang itu, syahid. Tetapi setelah kumpulan mengatakan dari kalangan orang awam dan ulama juga terlibat di dalamnya, jangan sama sekali kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Itu di situ bezanya. Kemudian jihad melakukan serangan berani mati pun ada juga. Tapi kita tidak tahu dulu serangan berani mati ini bunyi pun berat sangat ni. Kita baca sikit-sikit saudara dulu. Tak tahu Allah Subhanahu wa taala a'lam. Kita bukan orang berani tapi orang penakut. Tapi faham sebenarnya apa tujuan di sebalik serangan berani mati itu. Haknya dirampas.
buminya dirampas, rumahnya diruntuhkan. Mengapa kita tidak bersama dengan mereka? Siapa pun akan berpendapat bahawa haknya begitu, sekalipun dia berkeseorangan melakukan amalan serangan berani mati. Allah Subhanahu wa taala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد والحمد لله رب العالمين.